Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الهمنا الرشد وأعذنا من شر النفس. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نوّرنا بنور علمك وبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Yang saya muliakan Al-Fadil, Tuan Imam bertugas pada malam ini, kalau ada. Yang saya muliakan Tuan Bilal, pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya muliakan barisan para alim ulama, barisan para asatizah. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Macam biasa, marilah kita melafazkan kalimah syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita sebagai ahli syurganya pada malam ini, insya-Allah. Dan Allah taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita menambah ilmu pengetahuan kita. Dengan penat lelah, susah payah kita meninggalkan rumah tangga, barangkali dengan keadaan stres, tuan-tuan, kerana duduk dalam majlis ni takut kena jangkitan virus COVID ke dan berbagai-bagai lagi, tak usah bimbang, Allah Ta'ala akan ganti semua ni. Sebab dalam untuk ilmu ni memang payah, memang susah dari segi pergerakan, susah dari segi emosi dan berbagai-bagai lagi. Baik itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang tuan-tuan sudah maklum. Qala Rasulullah SAW, sebuah hadis daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang melalui jalan-jalan menuntut ilmu, maknanya jalan-jalan menuntut ilmu ni susah, macam saya katakan tadi, berat. Kalau tak berat, memang ramai orang datang. Berat. Bukan senang nak duduk dalam majlis macam ni, nak duduk dalam keadaan yang tak buat apa-apa, tengok je ke muka ustaz. Oh, boring betul kan? Tak apalah, penat lelah kita ni Allah ganti. Dah kita letih, dah kita penat, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala bagi senang, bagi mudah kita untuk melalui jalan syurga. Artinya mudah masuk syurga. Kita kena letih dulu, tuan-tuan, kena penat dulu, kena bersusah payah dulu, kena bermujahadah dulu nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, baru Allah Ta'ala permudahkan masuk syurga. Tapi kalau kita pilih untuk relax je pada malam ini, kita tak nak berkuliah, maka kita takut nanti Allah Ta'ala menjadikan kita berat ataupun susah nak masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi kita kena kira gitu juga. Itu muqaddimahnya lah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung lagi kuliah kita. Macam biasa kita baca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Kita dah sampai, tuan-tuan, muka surat 146. Bagi tuan-tuan yang bawa buku, yang tak bawa buku pun juga muka surat itu saya baca. Baik tuan-tuan, kita banyak cerita tentang dalil-dalil, contoh-contoh
yang dibawa keluar oleh musannif atau pengarang kitab ni sama ada daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita menutup bicara kita tajuk ini, maka diceritakan, disyarahkan sedikit lagi ya oleh Syekh Muhaimin, Muhammad Saleh Muhaimin. Dia menceritakan lagi tentang apa ni, al-kabair ataupun tentang apa ni, tentang sifat takabur ataupun sifat-sifat sombong ni yang kita sebut dululah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali perlu kita ingat dan perlu kita tahu ya, bahawa tuan-tuan muslimat, seseorang itu dia menjadi sombong dengan sebab-sebab tertentu. Ini kata siapa? Kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Dia sombong ni tak datang gitu aja ya. Sombong ini ada sebabnya. Sebab apa tuan-tuan sombong ini? Ada sebab, 7 sebab yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Baik, antara sebab-sebab yang pertama kata Imam Ghazali seseorang itu menjadi sombong ya, yang dia boleh jadi sombong, antara sebabnya ya dalam 7 itu, yang pertama sekali kerana dia berasa dia alim. Itu pun masalah menjadi sombong pada dia. Makin dia banyak belajar, makin kuat rasa sombong itu datang. Maka kata tuan-tuan tak nak sombong, tak payah datang gitu. Makna gitulah. Bila dia rasa dia alim, maka dia rasa dia orang lain semua apa, tak ada apalah, orang-orang tengok orang, alah ini geng-geng ni tak tahu nak khabar lah. Dia rasa gitu kan. Bila dia rasa gitu, maka itulah sombong yang datang pada kita. Baik, Nabi SAW bersabda sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi kata, aku ini, kata Nabi SAW, adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan tidak ada aku rasa sombong sikit pun. Artinya Nabi itu beritahu dia ni bukan lekeh-lekeh punya orang. Nabi ni ialah Sayyid waladi Adam, arti penghulu atau pemimpin lah. Sayyid ni penghulu ya, penghulu, pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita yang lain dan tafsir menceritakan bahawa Nabi SAW ni, saya dah sebut banyaklah tuan-tuan, barangkali tuan-tuan dah dengar bahawa Nabi ni dia adalah merupakan penghulu, menjadikan ketua kontingen lah kalau kita bahasa ya, ketua yang mana ramai orang mengikut Nabi SAW, dan Nabi lah orang yang pertama membuka pintu syurga. Ramai berderu-deru orang ikut. Mana nak cerita pengikutnya tu, Masya Allah ramai tak terkata. Kata Nabi, wala fakhar, aku tak sombong pun ya. Kita barulah ada pengikut 30 orang, jawatan kuasa bawah kita, sombong habis kan dah. Ini kita, Nabi kata aku tak sombong, kata Nabi SAW. Baik, kata ulama maksudnya ialah perkataan ya, yang dikeluarkan oleh Nabi SAW ini, kata dia ya, iaitu maksud tidak ada kesombongan pada Nabi SAW ini, iaitu kata dia bahawa Nabi SAW tidak pernah menyombong dengan pangkat yang Allah beri pada dia. Pangkat Allah beri pada dia ya, seperti contohnya Nabi pemimpin kepada anak Adam nanti pada hari akhirat nanti. Nabi menjadi penghulu kepada para Sayyidul Mursalin, penghulu pada para Nabi ya, makna Nabi tak ada rasa sombong walaupun pangkat dia besar, kalau ingat istilah pangkatnya. Sebab antara sebab sombong juga ya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kerana kita berkedudukan ni artinya ada status, ada pangkat, bukan sebarang orang ya, paling tidak apa pangkat dia, jadi dia akan datang rasa sombong. Nabi SAW tak pernah rasa sombong gitu tuan-tuan. Kita jangan sombong ya. Jadi bila kita sombong, kita dah tahu dah bahawa sombong inilah menyebabkan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang-senang. Baik, itu dah Al-Quran Allah Taala cerita ya. Ada masa tuan boleh rujuk surah Al-Imran ayat 142. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ni surah Ali Imran. Allah Taala kata dalam Al-Quran,
Ya, apakah kamu menyangka bahawa kamu boleh masuk surga Allah Ta'ala? Apakah kamu rasa sedap dah? Okey dah, masuk surga dah, rasa ni surga dah ni, gitu. Ataupun rasa surga dah dengan sedikit amalan yang kita ada, atau rasa surga dah dengan ilmu sedikit yang kita ada, atau rasa surga dah dengan sebab sedekah yang kita berikan. Apakah kamu dah menyangka, kata Allah Ta'ala, kamu dah masuk surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sedangkan kata Allah Ta'ala, belum terserlah lagi atau belum nyata lagi mereka yang betul-betul bermujahadah daripada kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan belum lagi terserlah kesabaran kamu dalam dugaan yang Allah datangkan. Kamu senang-senang je nak cakap kamu dah masuk surga. Kita anggap orang lain semua lekeh belaka, orang lain tak guna belaka, orang lain tak betul belaka. Gitu maknanya. Baik itu dalam tafsir ulama kata, ya, yang dimaksudkan dengan walamma ya'lamillahu allazina jahadu, sehingga ternyata terserlah mujahadah kita. Mujahadah apa? Jihad apa yang pernah kita lakukan sedangkan kita nak declare diri kita dah masuk surga Allah Ta'ala atau ahli syurga? Sebab apa? Sebab kita kaya? Kaya bukan tanda ahli syurga, kan? Kita dah baca banyak dah. Orang yang terkaya sendiri pun, paling kaya di dunia ni, Qarun pun masuk neraka, begitu. Berpangkat besar, ada orang lagi besar pangkat, Firaun lagi besar pangkatnya, Haman lagi besar pangkat, neraka juga dia. Contohnya, sudut mana mujahadah kamu? Kata ulama tafsir ada 4 sini, tuan-tuan. 4 bentuk mujahadah yang kita kena lalui atas muka Allah Ta'ala ni, dengan rasa rela hati kita. Tidak ada sikit pun rasa sombong, tidak ada rasa sikit pun dalam keadaan suasana kita mendabik dada dan sebagainya. Apa dia? Mujahadah yang kita pun lalu. Ulama kata, ya, tafsir petikan pada tafsir, dia kata apa dia? Yang pertama sekali, kamu rasa kamu masuk surga dah ke? Ya, dah rasa masuk surga ke tidak? Sedangkan kata dia, ya, sebanyak mana kita berjihad, berperang dalam menegakkan Islam. Berapa kali kita perang menegakkan Islam? Barangkali tuan-tuan ni adalah agaknya dah pernah pergi perang. Ada pernah? Baguslah pernah, berperang macam para sahabat di medan perang. Berapa kali? Allah, tuan-tuan. Ini reject dah, tolak dah. Kita mana pernah perang. Ataupun paling tidaknya kata dia, kata ulama, berapa kali dah kita, ya, bermujahadah, beria-ria, bersungguh-sungguh melindungi agama Islam ini daripada kecaman-kecaman orang kafir, daripada kecaman-kecaman orang musyrik sebagainya. Banyak mana dah kita berjuang dalam melindungi agama Allah Ta'ala ni, menjaga agama Allah Ta'ala sebanyak mana? Berapa parut dah ada pada badan kita contohnya, ataupun berapa luka ada pada badan kita berbanding dengan para sahabat Nabi SAW, ya, parut mereka ni penuh di badan, pertahankan agama, pertahankan iman mereka. Contoh saya dah sebut tuan-tuan dulu, ya, Hubbab bin Al-Arad. Contoh kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Hubbab ni tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, atas belakang dia tak ada lalu ruang yang tak parut. Start daripada atas sampai ke hujung kaki parut belakang. Kenapa? Kerana dia pernah dibaring ke atas bara api, kerana mempertahankan agama Allah Ta'ala, ya, kerana mempertahankan Islam yang agama, maka sampai begitu parut dia. Kita tak ada, maka tak ada, ni reject dah. Ni yang pertama. Allah, tuan-tuan, ya, kita tak pernah lagi berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, tak pernah lagi kita, ya, beria untuk mempertahankan syariat Allah Ta'ala atau mempertahankan undang-undang Allah Ta'ala, hukum hak Allah Ta'ala. Tak ada. Habis satu. Yang kedua, ya, itu pun kita sombong lah maksudnya. Situ bah, rasa sombong lah, bukan main, sombong habis tu, ya, baru sikit saja. Yang kedua, sekuat mana kamu bermujahadah melawan hawa nafsu kamu. Kalau kamu kalah dalam menawan hawa nafsu, kata ulama, maka tempat kamu neraka. Lawan nafsu kita. Contoh malam ni sekarang ni musim sejuk ni, angin sejuk, sedap sangat. Kalau duduk di rumah, duduk atas katil, tarik toto, sedap gitu. Nafsu kita suka gitu.
Nak bangun pagi tu nak ambil sembahyang, oh sejuknya. Lawan nafsu kita, lawan nafsu kita selawan-lawan mungkin. Maka kita dapat hadir ke masjid, dapat duduk berkuliah, dapat duduk dalam masjid ilmu dan sebagainya. Kenapa? Kita lawan nafsu kita. Okey dah tu. Nampak dah mujahadahnya sikit, lawan nafsu kita. Apa kehendak nafsu kita? Bagai-bagailah kehendak nafsu ni, kita tahu dah. Nafsu manusia ni kalau benda-benda tak molek, memang nafsu dia memang tidak boleh nak lepas. Memang oi payah kan? Payah. Itu yang kedua. Yang ketiga, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Apa maknanya kata ulama? Ya? Sebanyak mana dah hari ini kita mendermakan harta benda kita pada jalan Allah Taala? Sebanyak mana? Cuba balik ambil kalkulator. Ada 500 juta dah rasanya. Yang ikhlas lah, yang ikhlas betul. Yang tak ikhlas nak cari nama masuk khabar tak kira. Yang ikhlas betul-betul. Sebanyak mana? Hai. Tewas pula sini tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Sebab kalau buat impak ni kita memang lemah lah. Memang lemah. Tak ada orang nak beri. Ada satu masjid tu telefon saya. Dia kata, Ustaz, masjid kita sekarang ni akaun kosong dah. Habis dah. Kenapa? Tak ada orang nak bubuh. Datang masjid pun datang tangan kosong saja. Tak ada nak bubuh tabung masjid. Sampai gitu sekali. Orang kampung ramai. Ramai. Tetapi tak ada orang nak menghulur untuk menegakkan rumah Allah, membangunkan rumah Allah. Tak ada. Tak ada siapa. Sampai gitu sekali. Allahu Akbar. Sayangnya bukan orang miskin, orang kaya. Nah, patutnya kita ni tuan-tuan hidup sebagai orang kaya. Nah, hidup sebagai orang kaya. Kalau hal-hal kebaikan ni tak ada ke orang lain, kita je. Dengar saja orang nak buat, contohnya mahat tahfiz, kita dengan senang hatinya bagi selalu. Bagi selalu. Jangan cerita-cerita panjang, bagilah. Dia perlu berapa? 300,000, bagi 300,000. Kita orang kaya lah contohnya kan. Tak kaya pun gitu juga. Takkanlah miskin sangat. Tak adalah miskin sangat. Kaya juga kita. Tapi kalau fikir sebulan berapa kita impak betul-betul. Cuba tengok. Kalau tidak ada mujahadah sini, tak ada. Sebab apa? Sebab kita nak lawan. Kadang kita melebihkan diri kita berbanding dengan Allah SWT, dengan kerja-kerja agama. Habis itu. Dan yang keempat kata ulama, ya, yang mana walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, sehingga terserlah apa ni mujahadah kamu. Yang keempat, sebanyak mana kita ni bergerak membanteras kejahatan atau mencegah kemungkaran. Sebanyak mana? Berapa waktu kita gunakan masa kita, ambil masa betul untuk kita jadi orang yang mana? Orang yang mencegah kejahatan atau kemungkaran atau kemaksiatan. Berapa banyak masa kita? Banyak mana? Allahu Akbar. 4 benda. Ni kata ulama. Sebab itu kalau tuan rujuk tafsir Ibn Katsir, dia kata ayat ini yang menceritakan satu soalan Allah SWT. Allah tanya, apakah kamu mengira boleh masuk surga dah, sedangkan kamu belum lagi diuji dengan perkara-perkara yang tadi? Apakah kamu rasa boleh masuk surga dah? Ya? Dalam 4 perkara tadi. Boleh tak? Orang-orang yang sombong, dia tidak mahu benda ni. Berbarang kata dia, sibuk-sibuk kata dia. Ya? Nak sedekah orang, kita kerja siang malam. Tak jadi kata dia. Orang sedap je, tadah je, kita ngulu. Bukan kerja. Dia sombong situ. Sombong situ. Ya. Hak sombong pasal lain lagi. Apa barang kata nak tegah-tegah keinginan kita kena ni, masanya tadi dunia ni lah. Baru kita nak betul akhirat mati. Tak ada benda dah kata dia. Silap faham pula. Dia belanja lah ikut dan dia. Sedangkan berapa ramai, berapa banyak benda lain yang lebih perlu barangkali. Masalah kita juga barangkali timbul situ bagi orang sombong. Begitu juga bagi orang sombong, dia akan mengatakan macam orang kafir, apa pasal kita nak bantu agama Allah? Sedangkan Allah tu agama dia, pandailah Allah menjaga agama dia. Apabila kita sibuk-sibuk nak bantu agama Allah Ta'ala, kan Allah tu berkuasa kata. Macam contoh orang munafik kata, tengok dalam surah Taubah itu. Ya? Dia kata, kenapa kami sibuk-sibuk nak beri makan kepada orang Islam beriman? Kenapa Tuhan dia tak beri makan? Kenapa? Sampai dia lapar, kenapa kita perlu? Patut Tuhan dia lah beri makan. Sombongnya.
Ini tuan-tuan yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Kan? Dalam kehidupan kita hari ni. Dia akan kata, apa pasal nak sibuk-sibuk kita impak? Kata dia, kita nak bantu masjid sebagainya. Pandailah, kata dia, jawatan kuasa cari duit, itu kerja dia. Kita bukan jawatan kuasa. Sombong juga situ. Banyak sangat buat sombong tuan-tuan. Jadi rupanya reject lah kita. Sinilah kesombongan kita. Baik tuan-tuan. Ya. Ini kata ulama. Baik. Adapun yang dimaksudkan dengan senang, dengan sewenang-wenangnya ataupun semudah-mudahnya, yang sikap semudah-mudahnya sikap memusuhi orang lain, ataupun kata dia contohnya menginai orang lain, seperti menginai harta, tubuh badan, keluarga, kedudukan sebagainya. Ada orang kata dia, mereka diberi pangkat oleh Allah Subhanahu taala, kedudukan, sedangkan dengan pangkat yang ada pada dia, kuasa yang ada pada dia itu menjadikan dia menginai atau menyusahkan orang lain. Apa masalah juga? Kita ada pangkat, kita ada kedudukan, ada autoriti suatu. Ini kita bahagian ni kita menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Menyusah bagaimana? Kita kenakan berbagai-bagai tindakan pada orang. Saja cari salah-salah dia, kena kenakan denda pada dia dan berbagai-bagai lagi. Kenapa? Sedikit saja nikmat Allah Ta'ala beri pada dia, ya, dah gunakan untuk menentang ataupun untuk melawan Allah Subhanahu taala. Dengan sifat sedikit saja kedudukan tu, maka dia rasa sombong dah. Maka orang kena akur pada dia, patuh pada dia. Undang-undang yang dia buat, walaupun undang-undang tu tak bertepatan dengan agama Allah Taala, dia akan lakukan. Ini kesombongan yang berlaku. Allah tuan-tuan, banyaknya, ya. Ni ulama kata, ni kata Syekh pengarang pembahas kitab ni atau syarah kitab ni. Kita sama ada kita mengenai harta benda orang, kita rampas hak dia. Rampas hak dia. Rampas ni walaupun tidak rampas, ya, dengan cara itu kita rampas dalam berbagai bentuk lah. Rampas, ambil hak dia dan sebagainya, ya, atau gunakan kuasa kita contohnya. Dah. Apa-apa lah nak cerita. Nah, ikut kita lah nak buat sita sana sita sini debuk, ikut dia lah. Dia ada kuasa. Hanya sikit je kuasa Allah Ta'ala beri pada dia. Sepatutnya bila Allah beri kuasa pada kita, sebenarnya satu isyarat Allah Ta'ala. Kalau tuan buka apa kata seorang ulama tasawuf, ya, namanya Syekh Uthman Abdul Rahman Al-Atiyah, ya. Dia ni tuan-tuan seorang ulama tasawuf di Damsyik, ya. Damsyik ni Syria. Dia kata, kita ni tuan-tuan muslim-muslimat, apa yang Allah anugerah pada kita, itu isyarat Allah Ta'ala. Itu tanda Allah Ta'ala, isyarat Allah Ta'ala nak suruh kita buat. Kita diberi pangkat besar, kata ulama ni. Kita diberi pangkat besar, itu isyarat Allah Ta'ala kata, aku beri pangkat pada kamu, sekarang kamu kena tolong siapa-siapa yang lemah, siapa-siapa yang perlukan bantuan, sebab kamu ada kuasa. Ni orang pangkat besar. Itu tandanya Allah Ta'ala beri bagi yang ada pangkat kedudukan. Tapi oleh kesombongan kita, bila kita ada pangkat, hari ini kita tekan orang ni ada kuasa. Dan kata dia lagi, ketika Allah Ta'ala beri harta pada kamu, harta, duit, tak kira bentuk apa harta ni, itu adalah merupakan juga isyarat Allah Ta'ala nak apa? Aku beri harta ini pada kamu, aku tumpangkan kepada kamu, dan aku minta kamu, Allah Ta'ala apa? Beri, agihkan pada siapa yang perlu. Agih siapa yang perlu. Kita banyak duit, siapa tengok, siapa susah, kita bagi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bagi isyarat pada kita, bahawa isyarat tanda kita ni diamanah oleh Allah Ta'ala, iaitu apabila Allah Ta'ala kayakan kita. Allah. Tapi dia sombong, macam saya katakan tadilah, ya. Dia akan kata memang dia miskin dah, dia pemalas. Takkan kita nak kerja ke dia pula. Dia pemalas, dia tak tanggung sendiri. Kita khabar gitu. Alah. Ini kata ulama sampai situ dia mikir. Baik itu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, orang yang Allah Ta'ala beri ilham, atau bahasa Quran ulul albab dipanggil, suatu yang datang pada dia tu terus akan dikaitkan dengan Allah Ta'ala, akan dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Dapat makan sedap ke dia akan berasa, ya Allah Tuhanku, barangkali ada lagi orang lain tak dapat makan macam aku ni, barangkali ada orang hari ni dia kebulu, dia akan kata gitu. Ini kenapa? Orang yang ulul albab, hatinya sentiasa mikir.
Dia tak bedal gitu saja. Kalau kita dapat sedap, wah, belasah habislah. Orang lain dah punya pasal lah gitu. Kita kayak gitu. Kita lupa ini semua. Inilah kata ulama, ya, sebab itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka dengan nikmat Allah Taala tu kamu kena berhadis. Berhadis ni tuan-tuan bukan tunjukkan saja, arti kamu kena bersyukur. Dengan nikmat Allah kamu kena bersyukur, ya. Kena bersyukur macam mana? Syukur ni adalah kita tahu dah, ya, konsep syukur ni dia banyak jenis. Ada syukur dengan lidah, ya. Ada syukur dengan tangan dan perbuatan dan sebagainya. Ini kita berilah. Dengan lidah kita, kita ada ilmu, kita ajar orang. Gitu, khabar orang, nasihat orang. Itu syukur. Bukan senang-senang. Tapi kata pengarang kitab ni, kadang-kadang dia ambil peluang dengan apa yang Allah beri pada dia tu. Untuk apa? Dia untuk mengenai orang lain, menyusahkan orang lain, ya, ataupun untuk menggugat kedudukan orang lain. Ataupun kata dia ataupun untuk dia melakukan sesuatu penginayaan dalam berbagai bentuk dan berbagai-bagai lagi. Ini dia tuan-tuan. Dan sebagainya kata dia. Jadi jenis pemusuhan sangat banyak, tetapi semuanya tercakup dalam satu kalimah, dalam bentuk yang istilahnya penginayaan itu, istilah menzalimi itu bagai-bagai kata dia. Bagai-bagai. Yang istilah bagai menzalimi itu. Baik tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, jaga-jaga. Ingat, jangan sombong. Jangan rasa kita baik. Jangan rasa kita suci. Ini sifat orang Yahudi. Allah tegur orang Yahudi dalam Al-Quran. Ada masa tuan boleh rujuk surah An-Najm ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kamu anggap diri kamu suci. Jangan kamu anggap kamu orang baik. Mana gitu? Ya, jangan kamu anggap kamu segala-gala sempurna. Contohnya, huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang sangat tahu, ya, siapa yang lebih takwa dari antara manusia. Allah ni dinilai segi takwa. Siapa paling takwa, dialah paling mulia. Ni kita sebut dalam ayat yang lain surah Al-Hujurat, Allah Taala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Kan gitu. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Taala orang yang paling takwa. Tapi kata Allah Taala, orang-orang Yahudi ni sifat dia bagaimana? Sifat dia mengatakan dia suci. Sebab itu orang Yahudi dia anggap orang-orang lain ni semua hina belaka. Orang lain ni semua bodoh belaka. Orang lain ni semua tak guna belaka. Sebab kata dia, kalau tuan buka tafsir dalam bab ini menceritakan orang Yahudi mengatakan kami ni orang mulia. Semua para nabi Allah turunkan banyak pada kalangan kami. Nabi daripada kelompok Yahudi. Punya ramainya. Berapa ramai nabi? Nabi Ibrahim, keturunan Ibrahim lagi, Nabi Musa lagi dan berbagai-bagai. Ni dia rasa kami memang orang mulia, kata dia. Memang ibarat itu. Jadi kita rasa kita mulia pada orang lain. Tak boleh duduk. Darjat kita tak boleh. Ya, gitu. Ini berlaku juga dalam kehidupan kita. Bagai-bagai contohnya. Ya, dia kata sebab itulah Allah Subhanahu Taala melarang kita menganggap kita suci. Kita lebih suci diri kita. Ya, arti kita lebih suci lah, mana tak ada dosa rasa gitu. Tak pernah buat salah. Kita rasa berbagai-bagailah suci maknanya, ya, dengan itu. Dengan arti kata lain juga kita, ya, memuji diri sendiri. Kita sengaja menyebut-nyebut diri kita sendiri, memuji diri kita dengan menyebut kalau pujian-pujian yang ada pada kita contohnya. Gitu. Kan? Baik itu kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab ni banyak ni, biasa ulama-ulama ni tak tulis. Dia bila-bila tak tulis, dia kan al-faqir, dia tulis al-faqir semua. Tuan tengok kitab-kitab tasawuf sebagainya, dia kata dia panggil al-faqir. Al-faqir apa dia? Faqir. Ya, faqir. Yang faqir yang hina dina. Siapa? Imam Ghazali contohnya. Oi, layak ke sebut al-faqir? Ulama-ulama suka menyebut al-faqir. Dia yang hina. Kita dah kena sebut nama kita start daripada apa yang ada pada kita. Pingat kita. Nah, pingat sekian-sekian, apa dia pingat? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Tambah. Tu pingat kita. 2 baris pingat. Tulis belaka. Kenapa? Nak suruh orang nampak kita hebat. Gitu.
Di sinilah lahirnya apa dia? Lahirnya kesombongan. Merasa kita berpingat. Itulah. Sebab itu kadang-kadang kita marah. Marah. Parking kita orang duduk, marah selalu. Marah. Tengok, parking tak ada. Marah. Baru parking aja. Kalau orang parking tempat kita, marah. Kenapa? Di sini tak layak orang lain parking. Aku seorang je layak parking sini. Kalau buat parking lah contohnya. Baru parking aja. Terasa bahawa orang lain tu tak jauh-jauh, aku je tak sini. Hebat benar awak. Contoh gitu. Bukanlah tak boleh parking tempat disediakan parking lah. Tapi kena ingatlah, hati kita ni kena jagalah. Kena kawal hati kita. Allah Tuhanku, ya, janganlah datang rasa sombong aku bila parking sini contohnya. Macam tu lah. Datang kerja parking kita betul-betul depan pintu pejabat. Orang lain tak boleh parking situ. Siap tulis dah kan. Siapa parking boleh penyakit. Tu. Contoh gitulah kan. Ataupun kata dia menyombong diri terhadap orang lain. Misalnya mengatakan kepada kawan-kawan kita, ya, saya ni memang lebih lah pada awak gitu. Saya ada ni bagaimana. Ataupun saya ni keturunan ni. Saya keturunan ni. Contohnya kerabat gini dan berbagai. Ini kata dia, ya, saya ni VIP ni, VIP belaka ni. Awak bukan VIP. Awak V pun tak ada, I jauh sekali. P memang tak ada lalu. Begitu. Contoh kan. Dah. Itulah. Kita kata korang dan sebagainya. Dan kata-kata lain lah yang melambangkan ketinggian kita, yang melambangkan keagungan kita. Ini semua, kata pengarang kitab ni, ini semua merupakan sikap, ya, yang mana yang merasa diri itu suci, merasa diri itu lebih, dan merupakan bentuk kesombongan yang nyata. Gitu gayanya. Ini dinilai oleh ulama. Sebab itu fala tuzakku anfusakum, janganlah, kata Allah Subhanahu taala, dan janganlah kamu menganggap diri kamu ni suci. Suci ni nak dihuraikan banyaklah dalam berbagai-bagai hal, tuan-tuan. Allahu akbar. Ya, bila ada je benda begini, maka kita tahu dah sifat sombong ini, maka menyebabkan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan untuk masuk surga dia. Kita ni target nak surga lah, tuan-tuan muslimat dah. Betul ke? Tak ada memanglah. Tak ada yang lain, ya. Tak ada dah hak lain. Sebab itu orang Yahudi ni, oleh kerana dia rasa dia sombong, ya, dia tak ada kerja lain, ya, dia rasa dia hebat saja. Ada kesombongan ini bahaya, ya, bahaya. Sifat sombong ni, bila kita rasa sombong, kita bahaya. Contoh dalam satu hadis Nabi SAW. Kita boleh rujuk satu hadis Nabi SAW. Nabi kata bagaimana? Ya, Nabi kata mazibani dhariyani ursila fi ghanamin bi aksari fasada fiha man habba syarfi wal mal wal jah fi dinir rajul muslim. Makna Nabi kata mazibani dhariyani, tidaklah 2 ekor serigala, Nabi kata, ya, yang berbahaya, yang serigala yang serigala yang berbahaya lah, arti serigala yang ganas gitu. Ursila fi ghanamin, dilepaskan di tengah kambing-kambing yang banyak. 2 ekor je serigala, ambil letak dalam kandang kambing, kata apa, ya, fi ghanamin, ya. Sedangkan bi aksari fasada, ya, bahayanya apa dia? 2 ekor serigala ni dengan ramai-ramai kambing ini, dia lebih banyak membawa keburukan, kejahatan, ya, pada kambing yang tadi. Dengan arti kata lain, Nabi kata min hubbus syarfi, kalau dalam dirinya cintakan kepada kehormatan, ataupun wal mal, dia ni jenis orang yang materialistik, wal jah, orang yang gila pangkat, ya, fid dini, dalam kehidupan beragama ni, ya, dalam kehidupan fid dini rajul muslim, dalam kehidupan orang lelaki yang Islam. Artinya kata bahawa kalau sifat sombong ni ada di tengah masyarakat, itu maksud dia. Ibarat tadi serigala 2 ekor je, lepas tengah kambing-kambing, apa bahaya? Dia akan bahayakan banyak orang. Akan bahayakan banyak orang. Bagai-bagai bentuk bahaya dia. Sebab apa? Sebab sifat manusia ni, dia macam serigala juga. Ya, macam serigala juga. Kan serigala ni orang Arab suka sebut tentang serigala lah. Ya, serigala ni
dia binatang yang suka makan kambing, bunuh kambing. Jahat serigala ni. Bukan nak makan sangat pun, dia bunuh-bunuh, tangkap, gigit, mati, tinggal. Gigit, mati, tinggal. Habis kandang daripadanya. Makan tak banyak mana. Sebab serigala ni bukan besar sangat pun. Gitu. Kita ni gitulah tuan-tuan. Bila orang yang gila pada asyaraf. Asyaraf ni kedudukan, kehormatan orang. Ni bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ya? Sangat bahaya. Ataupun orang materialistik. Tak payah ramai, dia membahayakan orang lain. Ataupun orang-orang gila pangkat dan sebagainya. Ini sangat bahaya. Dia bahaya. Dalam kehidupan gitu. Tak payah ramai. Kalau ramai lagi lah bahaya. Ramai bahaya. Baik itu dalam diri kita dan kehidupan kita ni, kalau ada penyakit macam ni, dia sangat-sangat bahaya pada orang lain. Sebab itu kita kena buang sifat ni. Buang sifat apa? Hubbus syarfi. Buang sifat cintakan kepenghormatan ataupun keagungan orang. Nak sangat dipuji, nak sangat sebut kedudukan kita, nak sangat sebut jawatan kita. Buang. Orang tak sebut pun tak apa. Gitu. Ataupun buang dalam diri kita sifat yang mana nak sangat jadi kaya raya yang melampau sehingga kita menjadi orang yang tamak dengan harta kita. Jangan. Buang sifat al-jah, dia gila pangkat yang melampau-lampau. Contohnya, itu pun juga. Maka dia akan boleh merosakkan orang lain. Kenapa? Di sini lahirnya kesombongan yang sangat bahaya, yang sangat dahsyat. Okey tuan-tuan muslimat. Ya. Itu antaranya lah yang dicerita oleh pengarang kita ni. Yang nak ceritakan bagaimana kita dan kehidupan kita ni nak jaga sangat sifat sombong ini, dan bahayanya sifat sombong dalam kehidupan kita. Ya. Akhirnya ke mana kita tuan-tuan? Akhirnya kalau kita berterusan tak sedar diri lagi, tak bertobat lagi, mana tempat kita? Dalam neraka Allah Ta'ala. Kita berasa kita dah pandai, kita rasa kita dah cerdik, kita rasa kita idea kita betul sangat. Kita rasa gitu, main rasa je. Maka kita pun tak adalah nak beria-ria sangat. Belajar tak beria, datang masjid tak beria, dan berbagai lagi. Jadi kita pun tuan-tuan, maka dia ni bahaya pada orang, yang bahaya pada kehidupan ini. Akhirnya Allah Ta'ala akan benamkan kita dan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyazubillah. Jadi kita sekadar saja untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung pula pada bulan hadapan. Panjang betul lah tajuk. Entah bila-bila nak habis tak tahu tuan-tuan. Tajuk apa dia? Tajuk dosa sombong diri, takabur dan ujub ni tuan-tuan. Allah, panjang sangat. Ya? Berapa bulan dah tak mau habis-habis. InsyaAllah kita cuba habiskan bulan depan. Cuba habiskan juga. Ya, jangan dalam tahun 2022 baru habis tajuk ni. Okey, jumpa lagi. Maafkanlah saya kalau saya tersalah. Yang salah tu salah saya, yang silap tu silap saya, yang tak betul itu adalah kejahilan saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidana warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arrahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, tundukkan hati kami ya Allah, jadikan kami Allah di antara hamba yang tawadhu' ya Allah, yang tunduk merendah diri ya Allah pada semua makhluk-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, anda terdapat ketelanjuran kesilapan kami ya Allah. Kami mohon keampunan padamu ya Allah, kerana Engkau ya Allah yang menjadikan kami, menghidupkan kami dan mematikan kami ya Allah. Kau jadikanlah kami Allah hamba-Mu yang patuh tunduk padamu ya Allah, hamba-Mu yang menghormati ya Allah makhluk-makhluk-Mu di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami Allah daripada malapetaka dan bala bencana ya Allah. Himpunkan kami ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah, dan Kau selamatkanlah kami daripada azab kubur dan azab api neraka-Mu ya Allah. Tahassuna bi izzati wal jabarut wa antasamna bil mulki wal malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.